syarah nombor berapa? Nombor 8 ayanda. Syarah yang ke-8. Kata pengarang kitab Futuhul Ghaib. Apa nama, apa nak cari? Yasin. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yasin, Ya, Ustaz. apa makna Futuhul Ghaib? Futuhul Ghaib. Ya. Daripada buku pembukaan jalan ke Khalik. Okey. Futuhul Ghaib ni adalah pembukaan yang rahsia. Ya. Asal dia rahsia, maka sekarang dah terbuka. Apa dia rahsia? Rahsia suatu yang kita tak tahu. Apa dia yang kita tak tahu? Tuhan. Tapi pasal kita tu futuh atau fatah atau fatihah, maka rahsia Tuhan dah tak jadi rahsia dalam ni. Sebab kita yang buka rahsia dia tu. Tu dah tajuk buku ni. Nah, okey, mari kita tengok. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu dalam keadaan atau hal yang tertentu, janganlah minta keadaan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bila Tuhan yang bagi, bila Tuhan yang tentu hebat. Sebab yang bagi itu Tuhan. Jadi, tak usah minta tukar. No? Ya Allah, pasal apa aku susah sangat ni. Dia nak minta tukar, Dia tak mau jadi susah. Dia nak jadi senang. Kena ingat tau. Yang bagi itu Tuhan. Kena tahu. Tuhan itu Al-Alim. Yang maha berilmu. Dia bagi benda, dia ukur. Siap dah. Semua perkara dalam apa yang dia bagi. Jadi janganlah kita jadi orang yang tak senang. Walaupun kita kata kita bijak, boleh menilai. Tetapi sesuatu yang ditentukan oleh yang maha bijak, lazimnya akan menjadikan kita dalam kebaikan. Janganlah duk tinjau-tinjau dengan akal berasa macam tak senang. Contoh. Ni saya bagi contoh ni. Nabi Adam. Tuhan bagi kat dia kelebihan boleh duduk dalam syurga. Ronda. Kan? Dapat motor Kawasaki satu. 1100 ninja. Kan? Dia boleh ronda dalam syurga tu. Rata dia pergi dengan Hawa. Tuhan kata, syurga ni aku bagi kat hang. Hang buatlah apa hang mau. Satu saja aku pesan dekat hang. Pokok tu, jangan pi. Kita bukan cakap pasal pokok. Kita bercakap bila Tuhan kata jangan. Kita bercakap yang ni. Bukan pasal pokok. Orang nak sebut sembah pokok tu. Bukan. Bukan pasal pokok. Bila Tuhan kata kalla, jangan. Yang tu kita nak buat sangat. Ni perangai kita. Perangai kita lok-lak ni. Kan? Pasal kita selalu suka bantah. Adam pun duduk. Tengok nak. Iblis ni satu makhluk yang berkhidmat dengan Tuhan ni. Hebat. Dia daripada keturunan jin. Yang dia ni ditinggalkan oleh jin-jin hebat-hebat. Dia ni kehilangan mak bapak lah kita kata. Dulu nama dia Azazil. Dia keturunan jin. No? Tapi perkhidmatan dia sangat hebat. Dan kehambaan dia sebagai yang terhebat tu telah dipandang tinggi oleh semua jin-jin dan malaikat-malaikat yang ada. Dia minta kat Tuhan. Azazil ni minta kat Tuhan. Buat surat. Minta lah promotion. Kan? Dia kata, kalau setakat macam ni lah malaikat-malaikat boleh buat ibadat dekat hang, aku boleh buat lebih baik dari mereka. Pasal aku memang jenis sempuannya. Kan? Tuhan kata, hang duduklah tempat hang. Tak payah nak transfer macam ni. Kan? Aku letak hang portfolio jin, bukan portfolio malaikat. Pasal apa hang nak duduk jadi malaikat? Pasal aku tengok mereka hebat. Hang hebat dalam kumpulan hang lah. Jangan hebat main duduk kat mereka. Pasal aku dah buat hang di sana. Macam mana nak sebut macam ni? Tengok cerita ni. Sama perangai kita dengan jin pun lebih kurang tak? Sama. Bukan erti syukur dengan apa yang ada. Kalang kabut nak ambil benda tak main lagi. Dia kata kat Tuhan, kalau aku boleh buat lebih daripada mereka, hang promote tak? Dia kata pasal apa? Aku nak duduk, aku rasa mereka buat tak hebat tu. Tuhan kata, hang betul ke ni?
Dia kata betul. Baik. Kalau hang nak main tahun ni, hang mesti patuh apa yang aku bagi dekat kumpulan-kumpulan ni punya undang-undang. Do and don'ts. Hang kena ikut macam mana aku bagi. Dia kata no problemo. Boleh. Ai sir. Dia pergi duduk lah di situ. Dia promoted. Bila promoted cantik beribu-ribu tahun duduk tang tu. Tiba-tiba satu hari Tuhan kata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku dah kata kat semua malaikat, aku akan jadikan pengganti aku atas muka bumi ni. Terus dia tengok Tuhan. Kenapa nak buat mereka? Bukankah mereka ni perosak? Bukankah mereka ni akan merosakkan apa tu kebaikan yang hang buat? Tuhan kata, sesungguhnya aku mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dia abang, tak. Dia tak puas hati. Dia geram. Bila dah jadi Adam semua, Tuhan panggil semua. Bila panggil semua, Tuhan kata, respect dekat dia ni. Pasal dia ni pengganti aku. Semua malaikat respect. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua yang Tuhan perintah malaikat-malaikat jin-jin semua tunduk respect dekat Adam kecuali iblis. Masa tu Azazil dia tak mau respect dekat Adam tu. Tuhan kata bukan hang janji dengan aku dulu, kan hang mai duduk dekat sini hang akan patuh apa yang aku perintah kat depa sini semua? Ya. Pasal apa hang tak sujud? Dia kata, khalaqtani min nar. Hang buat aku dari api. Wa khalaqtahu, hang buat dia min tin, dari tanah. Tengok sombong pertama makhluk kejadian Tuhan. Sebab tu kita jangan pakai sombong. Aku daripada api, dia dari tanah. Nak kena respect kat dia kah? Dengan Tuhan pun dia challenge tuan-tuan. Oi, takkan kita nak jadi iblis kah? Tuhan kata, wahai iblis, hang dah aku demoted. Aku cek tengok hang ni banyak against aku. Hang lawan aku banyak. Lah ni hang demoted, hang turun pangkat. Hang jadilah iblis. Daripada Azazil, nama pun tukar. Pi jabatan pendaftaran, tukar nama, nama iblis. Ya. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal sombong. Sombong kenapa? Sombong kerana dia melihat Adam tu rendah, dia lebih tinggi. Bukan yang tu, tuan-tuan. Dia demoted ni sebab pada suatu hari, geng-geng malaikat ni ronda. Salah seorang tu ronda lah. Naik motor dia ronda. Dia terdengar satu petikan. Satu cerita datang daripada Allah. Mengatakan Allah Ta'ala nak menyesatkan salah satu daripada kumpulan malaikat ni. Dia dengar benda ni. Dia balik, dia jumpa Azazil. Jumpa iblis lah. Dia kata kat Azazil, bos. Lain macam dah bos. Oi, ada satu statement pula. Kita ni salah satu daripada kita semua-semua yang berbanyak-banyak hamba Allah ni akan disesatkan Tuhan. Bos tolong bos doa-doa. Minta kat dia supaya saya tak kena. Maka Azazil pun terus kata dekat office boy seorang ni. Jangan risau. Doa aku Tuhan tak pernah tolak. Bos minta lah saya ni. Saya buat cerita bahasa saya lah. Bahasa dia macam lain. Bahasa saya nak dipaham. No. Tuhan kata, dia kata Tuhan tak pernah reject aku punya doa. Dia kata pasal itulah bos minta. Dia pun angkat tangan. Ya Allah, janganlah kau sesatkan mereka. No. Janganlah kau jadikan mereka ni manusia sesat. Dan kau jadikan manusia kumpulan yang sesat. Maka aku pohon kepadamu, selamatkan mereka dari kesesatan. Tuhan kata pasal doa hang sangat dekat aku, bagi kat hang. Tapi hang sombong. Hang minta doa untuk orang lain, untuk diri hang tinggal. Maka yang sesat itu adalah hang. Tuan tahu tak siapa? Jangan duk perasan kata kita boleh selamat. Asyik duk tengok orang dia tak selamat. Kita selamat lah. Sebab kalau buruk kita tengok kat orang, maka ketika tu kita lah yang buruk, bukan orang. Faham no? Faham no? Faham. Maka ketika tu, kesesatan yang telah Tuhan buat tu, ketika dia lupa kata, dia disuruh tunduk kepada ilmu Tuhan.
Dia disuruh tunduk kepada kebijaksanaan Tuhan. Dia disuruh tunduk kepada kehebatan Tuhan. Tapi dia tak melihat Tuhan, dia melihat Adam. Betul tak? Kalau dia melihat Tuhan, tentu dia tunduk. Tetapi ketika itu sombong dia menjadikan dia terhijab dengan Adam ni. Kita jangan ulang benda hak dia dah buat. Jaga. Bukan dia tak nampak Adam, bukan dia tak respect Adam tu. Dia respect tapi dia duk melihat Adam kerana kebencian dari awal tu. Pasal Tuhan suruh tu dia tak mau. Dia tak melihat Tuhan tu yang sebenarnya. Yang Allah Ta'ala sembunyi di balik Adam tu, dia tak nampak. Kita nak buat yang sama ke? Tak nampak Tuhan sembunyi di balik isteri. Tak nampak Tuhan sembunyi di balik ayah, balik mak. Tak nampak Tuhan sembunyi di balik jiran, di balik sahabat, di balik teman. Tak nampak Tuhan sembunyi di balik pokok bunga. Tak nampak Tuhan sembunyi di balik binatang. Hak ni yang menjadikan kita sombong. Cuma kita nampak betul-betul siapa, kita takkan sombongnya. Ini masalahnya kita celek mata luar dalam buta. Sebab tu menyombong sampai. Hamba dengan Tuhan ni sombong bukan ada lain. Tu sombong ni jaket Allah Ta'ala, bus jaket dia. Sombong ni jubah dia. Sombong ni selendang dia. Nak pakai buat apa? Pakailah je jubah kita, pakailah kita fakir papa kedana ni. Duk pakai hak sombong, pandai, megah tu buat apa? Bukan kita punya tu. Kecil-kecil kita diasuh dengan nak hebat. Pandai je hebat. Segak je hebat. Kuat je hebat. Semua pakai nak menunjuk hebat. Wahai Tuhan kata, hang pakai baju aku siapa? Hang pakailah baju hang. Tu baju aku kot. Harap betul kita. Pandai sikit sombong lah. Mengaji luar sikit sombong. Mengaji banyak sikit sombong. Oh balik dari sana. Balik dari sini. Aku mengaji 30 tahun. Tu semua iblis punya perangai. Tahu tak? Menyombong sangatlah dengan kita ada kat kita ni. Wahai semua Tuhan bagi. Kita haprak apa betul tak? Rupa pun dia buat lagi nak menyombong. Okey. Tadi itu testing ya. Tengok power terang mana. Kira boleh ya. Kan? Saya sampai boleh tukar wajah tuan-tuan jadi macam susah hati. Saya kira saya berjaya. No? Saya boleh tukar rupa tuan-tuan jadi susah hati. Sebab saya tahu apa yang saya cakap tuan-tuan duk buat. Mesti susah hati sampai. Dan apa bagus dia? Bagus dia pasal boleh susah hati. Susah hati itulah mahal. Bukan tang sombong tu je hebat. Susah hati kerana merasa sombong. Tang tu lah hebat. Tapi hak tu orang tak boleh rasa punya. Hak tu pasal pembalut kehambaan dia kuat. Okey. Okey. Oi, seronok abang ni. Pasal apa? Tuan-tuan tak boleh melawan. Tak boleh melawan. Saya cukup syok. Tak boleh melawan. Terkulat-kulat. Terkembang-kembang lubang hidung nak melawan. Tapi tak boleh lawan. Buka mulut saya tarah licin. Dia tak peduli ni. Pasal apa? Pasal saya kena tarah teruk dulu. Saya kena tarah berbelas-belas tahun tuan-tuan. Kena sakai untuk guru saya. Kes-kes je ni. Yang ada master, menyombong cara master. Yang ada PhD, menyombong cara PhD. Orang lain sampai tak boleh main nasihat pasal dia tu master. Hampir simpan lah pergi mabuk dengan master hang. Aku geli ketiak dengan hang ni. Ya, Yasin. Ada soalan nak tanya kah? Ustaz. Hentam lagi Ustaz. Saya ni macam rasa kebal sikit lah. Kasih rendah sikit, kasih jatuh habis ni Ustaz. Mai nak abang. Pasal habaq lah pada kehambaan. Susah nak tengok habaq kepada kemanusiaan. No? Okey Yasin. Dalam diri Yasin lah ni ada berapa kilo tape? Berapa kilo? Nanti kejap nak kira tadi makan tengah hari, pagi. Tak penting. Yang pentingnya tape tu kalau main boh di luar rasa guna. Najis lah, najis. Seronok dah kalau main lomok di badan. Lomok di badan. Waktu tentera dulu okey lah Ustaz. Okay. Sekarang ni ambil najis boh di badan. Seronok tak? Tanya semua manusia, seronok tak? Tak. Dan dalam benda tak seronok tu lah kita hidup dengan dia tiap hari. Hebat tau lah. Tanya, esok mati besok duduk dalam tanah. Jadi minyak wangi kan jadi bangkai? Makanan ulat tu. Bangkai kan minyak wangi? Bangkai. Apa bukti kata kita jadi bangkai?
Orang tak letak atas tanah. Orang letak dalam tanah. Apa hebat kita hidup sebagai bangkai? Dalam badan kita ada 3 jenis najis. Air kencing, tai dan darah. Darah dalam badan kita ada 7 liter. Dan darah itu adalah bangkai. Dan kita hidup dengan bangkai. Tak mana kita nak megah? Malaikat, walaupun dia tak ada nafsu, dia bukan bangkai. Kita, busuk je confirm orang tanam. Busuk je confirm orang tanam. Sebab bumi saja boleh terima kita. Tapi kita masih duduk jadi steady. Kita ingat kita hebat. Tuhan kata, hang tunjuk hebat hang, tak mana pun hang tak boleh tembus aku. Hang pergi simpan hebat hang lantung pasal apa? Hang kena balik dengan hina dina hang jumpa aku. Hang suka pun hang kena balik dengan hina. Hang tak suka pun hang kena balik dengan hina. Pasal taraf hang, taraf hina. Walaupun hang feel martial. Hang tak lebih daripada bangkai yang kena bubuh dalam tanah. Tak lebih daripada tu. Orang tak pernah simpan hang dalam tong, bubuh bawah katil. Tak ada. Orang bubuh dalam tanah. Pasal yang boleh menerima bangkai hanyalah tanah. Sebab tu Tuhan perintah kita, buh dai kita atas lantai. 34 kali. Dai hak mulia, hebat, pandai, cerdik, megah. Ambil dia letak atas tanah. 34 kali sehari. Supaya kita sedang, kita tak boleh sombong. Ini keadaan kita yang manusia kadang-kadang tak sedang. Hebat. Siapa dia hebat? Hercules. Bungkus dah masuk dalam tanah dah. Firaun masuk dalam tanah dah. Namrud masuk dalam tanah dah. Abu Jahal bungkus dah. Siapa lagi yang hebat-hebat atas dunia ni? Kan? Apa tu? Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain masuk dalam tanah dah. Apa nama? Sayyidina Umar cengih masuk dalam tanah dah. Sayyidina Osman garang masuk dalam tanah dah. Semua masuk dalam tanah. Kata hebat, kata megah, lain-lain masuk menerak dalam tanah. Mana dia megah? Mana dia hebat? Mana dia aku tu mana? Semua bungkus patuh perintah Tuhan. Suka tak suka kena pergi. Hang suka pun hang mai, hang tak suka pun hang mai, aku tak peduli hang siapa. Pasal apa? Aku yang buat hang, bukan hang buat aku. Siapa nak challenge nak ni? Silakan. Ranap dia balon kita dalam kubur tu. Tuan tunggu lah. Siapa yang dia bagi hijab terbuka, selamat. Siapa yang dia buh hijab, kita duduk dengan sombong tu lah hijab tu. Tak keluar-keluar dari sombong tu. Kita mati dalam sombong dan penuh hijab. Kita nak lari kita mana, tuan-tuan? Dengan kawan-kawan boleh melawak. Dengan orang jahat boleh melawak. Dengan Tuhan nak melawak, nak lari kita mana? Dia kata, wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, bukan main-main. Sesungguhnya, bukan melawak. Hang mesti balik main jumpa aku. Nak oleh apa? Nak oleh hebat kita? Laku lah. Nak oleh amalan kita? Laku lah. Amalan yang sombong, amalan yang dibuat dengan sombong, amalan yang dibuat dengan rendah diri sangat berbeza. Nak balik dengan amalan mana? Kalau tak kenal nak balik dengan amalan mana? Solat yang macam mana? Puasa macam mana? Baca Quran yang mana? Sedekah yang mana? Macam mana kita nak balik? Kalau hari ni kita tak tahu rendah diri itu apa. Okey. Okey tu. Lagu tu. Okey. Lagu tu punya sagat kalau tak okey juga tak tahu lah. Tak tahu lah. Okey. Boleh luruhnya insya-Allah. Balik kerak-kerak mesti luruhnya. Mesti luruh. Bila luruh automatik hamba kita berdiri. Automatik masa tu kita cukup tinggi taraf. Sebab tu tengok Rasulullah. Tak ada waktu dia sombong. Sampai dalam masjid pun dia masih rendah diri. Walaupun dia ni orang panggil Syed, yang hebat lah, yang ternama lah. Dia tak pernah sombong. Aku hamba Allah. Aku utusan Allah. Aku ni dipelihara oleh Allah. Dan aku tak ada siapa-siapa pun. Aku ada Allah saja. Kalau kita betul-betul menyelami akan diri, akan hal keadaan Nabi, kita pun yang sama. Tapi saya nak pesan lah. 3 benda ni akan mai kacau kita tiap-tiap hari. Pertama, iblis. Kedua, nafsu. Ketiga, dunia. 3 ni kalau kita tak kenal Tuhan betul-betul, 3 ni akan belasah kita. Diri kita, nafsu, dia bukan ada had. Nafsu ni tak ada had. Dia tak ada perenggan. Dia latam ya. Kecuali dibendung oleh akal dan iman.
baru nafsu terkawal. Dia tak ada had. Dia tak ada berhenti, oh kesian, tak ada. Dia lanyak semacam. Kecuali ilmu dan iman itu mai. Habak, kawal. Bagi dia reda. Amalan yang ada pada dia pengetahuan, maka boleh redakan dia. Bisikan syaitan, dia tak hari. Sebab syaitan punya perangai itu, Tuhan boh dalam diri kita semua. Pantang sama dia bangun. Sama-sama adik-beradik kita bertikam. Sama-sama kawan pun kita benci. Sama-sama saudara pun kita meluat. Ini Iblis punya cerita, hak dalam diri kita. Ketiga, dunia. Dia main dengan manisan-manisan dunia. Apa dia? Puji-pujian. Pantang kena puji, melambung. Dia main dengan pujian. Tuhan start awal-awal dah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Puji khas untuk aku je. Bukan untuk benda lain. Nak puji benda lain, sandak dengan aku dulu. Kalau tidak, aku belasahan. Tapi puji kita seronok. Nombor tu dunia nombor satunya. Nombor dua, dia main dengan warna-warni dunia. Apa dia? Dia main dengan hiburan. Bungkus kita dengan hiburan kalau kita tak kenal ni. Nombor tiga, dia main dengan bentuk-bentuk dunia. Apa dia? Harta benda, duit ringgit, pangkat derajat, kedudukan, ilmu pengetahuan, ibadat, gedebuk-gedebak. Hak ni semua menjahanamkan kita kalau kita tak kenal. Jaga baik-baik tuan-tuan. Hari-hari mereka ni main latam kita. Kalau setakat muka poyo yang kita ni, dia lanyak, dia tak peduli. Kalau kita orang yang Allah Ta'ala buka hijab, kita tengok, kita tahu. Penyakit dok main dah. Masya Allah, Tuhan ya Karim. Kita akan cepat-cepat cari tempat untuk kita rojok. Siapa dia? Allah. Percayalah benda ni berlaku sebelum kita lagi. Dah berlaku dekat online dah. Kita ni generasi yang keberapa dah benda ni main tetap menjadi satu perjuangan. Mujahid. Kita ni mujahid. Berjuang. Nak tentang benda-benda ni. Tak boleh tentang. Melainkan mesti dengan makrifah. Tanpa makrifah dengan ilmu saja bungkus. Dengan kenal je baru boleh. Okey. Sambung lagi. Sorry lah. Kerak sikit. Bagi banyak sikit. Tak ada apa. Tujuan dia nak bagi sedang dan tahu. Supaya lepas-lepas ni kita senang nak hadapi hidup ni. Yang Tuhan letak kat kita pagak banyak macam-macam. Kita dah tahu, kita reti. Kita boleh pi macam biasa je. Pastinya Tuhan kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau sungguh-sungguh hamai kat aku, benak hang nak jadi hamba aku, benak hang nak kenal aku, benak hang nak melihat aku mudahkan jalan keluar untuk hang daripada semua urusan-urusan yang bagi hang jadi susah. Dia janji dah apa? Kita wa man yattaqillah ni dia 1000 dinar. Kita ni mangkang sikit kan. Ayat Quran pun kita buat tangkai duit ringgit kaya semua kepala bana bengong kita ni tak habis-habis. Oh ayat ni kalau hang baca kaya ni, kalau tu tak sampai kerja baca ayat tu sudah. Kan? Apa bengong. Kemudian dia kata, aduh. Apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu hendak masuk kecuali kamu disuruh masuk. Bila kita ada dalam kehambaan, dia kata pintu istana tu dia nak abang. Ketuhanan ni lah. Jangan kita terpa api selama mana kita tak matang betul-betul. Jangan terpa api selama ilmu kita tak tajam sungguh. Pasal apa? Pasal nak pi kat Tuhan ni bukan satu benda mudah. Halangan macam saya kata tak saat ni. Halangan mai banyak. Dia mai banyak tuan-tuan. Keliling kita aja, bini tak kenal, anak tak kenal, menantu tak kenal, pak saudara tak kenal, anak saudara tak kenal, Tuhan. Macam mana kita nak pi? Mereka ni duk rekau kita. Kalau ada dapat keliling kita ni yang mengenal Tuhan, kita senang nak berjalan ambil. Kalau tak kenal, orang lain tak kenal Tuhan, tak apa lagi, dia tak tidur dengan kita. Bini kita tak kenal Tuhan, dia tidur dengan kita macam mana? Bukan senang. Kita tanya dia, apa hamai kat dunia ni? Suruh dia jawab. Kalau dia kenal Tuhan, suruh dia jawab. Pasal apa Tuhan buat dia atas dunia ni? Untuk apa? Dia tak boleh jawab. Kita nak bawa dia, nak pergi dengan dia tak tahu apa. Oh, letih tuan-tuan. Pecah dada. Tapi, saya berkeyakinan dan saya cukup percaya. Bila Tuhan nak bagi, dia akan sediakan semua-semua tu. Kenapa tuan-tuan duduk dalam belajar benda ni? Pasal Tuhan nak bagi. Kalau dia tak mau bagi, tuan-tuan tak main duduk mengaji lah ni. Baik tuan-tuan mengaji cara nak beli mic betul kan?
Tengok beli mah 999 mahal sikit kan. Tuan-tuan akan diseronokkan dengan benda-benda ni, percaya. Tapi hak ni tuan-tuan tak mengaji, tuan-tuan tak senang duk. Aku rasa macam sebulan tak mengaji. Baru seminggu dia tak mengaji. Dia rasa lambat lah. Makna memang dia nak pi, memang Tuhan nak bagi pi sungguh tu. Tapi tuan-tuan, belajar ilmu ni berat. Dia bukan benda ringan, dia benda berat. Dia mencari adat dan kebiasaan. Selalu biasanya hang semayang lah. Bila hang rajin semayang, Tuhan sayang kat hang. Kebiasaan macam tu. Ilmu lain, ilmu fik semua lain menceritakan. Hang kena rajin zikir. Bila hang zikir, Tuhan sayang kat hang. Ilmu lain cerita aku tu. Ilmu ni kata, kerana Tuhan sayang kat hang lah, hang boleh semayang. Kerana Tuhan sayang kat hang lah, hang boleh zikir ingat kat dia. Belain terus. Macam mana akal biasa nak terima? Kerana Tuhan sayang kat hang lah, hang ada gerak dan diam. Hang boleh gerak dan hang boleh diam, itulah tanda Tuhan sayang kat hang. Bukan selepas hang bergerak dan diam baru Tuhan sayang kat hang. Tak. Sebab tu kata berat. No? Tak apa. Berat pun tak apa. Sebab semua Nabi, semua Rasul tak lalu jalan ringan. Mereka semua lalu jalan berat. Siapa nak pergi duduk tang ni, dia kena tahan dengan jalan berat ni. Berat sungguh, bukan main-mainnya. Yang paling pasti, tuan-tuan siap diri tuan-tuan untuk orang kata dia ni kalau kira dia isim sikit. Siap tu lah. Mesti orang kata macam kan. Tuan-tuan tak tahan hak tu, habis out, tak dapat. Pasal hak tu tertinggi dan mereka akan masuk, tuan-tuan dengan duduk sembang dia ni sesat. Hak tu paling pasti ya. Saya tak pernah mengajak orang sesat. Saya mengajak orang duduk di jalan yang betul. Sirat al-mustaqim. Saya kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak solat, tuan-tuan solatlah betul-betul. Tidak, jangan solat. Sat lagi pasal apa? Pasal Tuhan kata, celakalah mereka yang solat. Saya nak ajak suruh solat betul-betul. Bukan saya kata, kita kenal Tuhan ni tak payah solat. Saya tak pernah hantar macam tu tau. Tak tanya Imam Ghazali, dia tahu. Mana ada pi dah, dia tahu. Ada. Mana dia? Angkat tengah, tak nampak mana? Ya. Dah. Sip baik. Susah hatiku kalau lebay ni tak ada. No. Okay. Anak anda. Oi, anak anda ni. Melampau. Second command ni, jangan main dengan dia. Okey. Baik. Dan apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu masuk kecuali disuruh masuk. Janganlah menganggap cukup dengan kebenaran masuk itu saja. Kerana boleh jadi itu satu helah atau penipuan dari raja tu. Sebab tu nak pergi kat Tuhan tu susah. Nampak macam kenal, rupanya tak kenal-kenal lagi. Ya Allah. Nampak macam reti, rupanya tak reti-reti lagi. Sebab Tuhan itu unlimited. Dia bukan ada had. Siapa yang kata, kita sampai dah, kena muhung dengan diri. No. Siapa yang kata, rupanya aku kenal dah, lagi kuat muhung. No. Kita tak boleh kenal Tuhan. Level mana kita duduk pun kita tak boleh kenal Tuhan. Yang kita kenal ni diri kita, bukan Tuhan tu. Siapa boleh kenal Tuhan, rupa tak ada, bentuk tak ada, keadaan tak ada, suasana tak ada, dia apa dia kenal Tuhan? Bukan kenal Tuhan, kenal diri kita yang Tuhan kenal ni. Tang ni boleh kenal. Kalau Tuhan mana boleh kenal? Tak duduk bersila, tak duduk menyerap, tak duduk tidur, tak duduk sana. Dia kata dia bersemayam. Dia bukan kata dia duduk bertinggung, duduk menyulok, duduk tungkat dagu, dan duduk menyerap. Dia abang dia duduk bersemayam. Semayam nak buat macam mana? Akal nak kata guna. Ahmad Fairuz. Kalau bersemayam ni nak kata guna Fairuz. Tuhan kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Aku adalah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 waktu dan aku bersemayam. Semayam nak kata guna. Kata macam Al-Ghazali baca ayat tadi tu, dia kata wa huwa ma'akum, ke mana saja diri kamu berada, ainama kuntum, aku berserta, meliputi. Bersemayam ni meliputi. Kalau meliputi tu nak faham akal, faham lagu mana? Bukan di dalam, bukan di luar. Tu semayam. Duk dalam pun bukan, duk luar pun bukan.
Pasal apa bukan? Pasal dia tidak berdimensi. Sebab tu, bukan kita kenal Tuhan. Kita kenal diri kita. Kalau dah kenal diri kita mai dari mana? Inna lillah, mai dari dia. Sama lah macam kenal dia. Cuma bukan dia. Kenal daripada dia, bukan dia. Tak ni yang isim ni. Betul-betul habang lah kita ke dia. Tak play. Dia ni. Dia ke kita. Saat aku kata kita, dia kata dia. Kata dia kata kita. Lah ni senang. Tak pernah ada kat dia. Semua ada kat kita. Pasal apa? Pasal semua dia sempurnakan kat kita. Perangai dia, sifat dia, dia ambil, dia bubuh kat kita semua. Dengan perangai itulah kita boleh bergerak. Dengan sifat itulah kita boleh diam. Dengan sifat tu kita boleh tahu. Dengan sifat tu kita boleh bercita-cita. Kita ada kita ada semangat. Semuanya sifat dia. Kalau itu dia ke? Bukan kita. Tapi siapa punya? Dia punya. Lagu mana Ustaz? Lagu Tara'a, radio Pulau Mutiara ada lagu. Hak ni tak ada lagu. Lagu dia. Yang makan nasi, siapa Fairuz? Tuhan ke Fairuz? Ahmad? Kita. Ni saya tanya Fairuz, saya tak tanya kita. Yang makan nasi siapa Fairuz? Fairuz. Siapa bagi Fairuz makan nasi? Tuhan. Dengan siapa Fairuz makan nasi? Dengan Tuhan. Tapi yang makan nasi siapa? Fairuz. Itulah dia. Sama tak serupa. Fairuz. Sampai bila duduk tu lah. Yang semayang tu Fairuz. Dia tak semayang. Tapi dengan siapa Fairuz semayang? Dengan Tuhan lah. Siapa bagi Fairuz semayang? Tuhan lah. Tapi yang semayang, aku lah, bukan dia. Kalau begitu, Fairuz, esok masuk surga. Fairuz masuk dengan siapa? Dengan Tuhan. Yang masuk surga siapa? Fairuz. Yang bagi masuk surga siapa? Tuhan. Dia ada dalam surga dengan Fairuz? Dia ada. Yang menerima nikmat syurga dia ke Fairuz? Fairuz. Kalau begitu, bagi hak masuk neraka siapa? Kita lah. Tentu kata kita lah, jangan kata Fairuz kan. Tentu kata kita. Hak masuk neraka ni siapa? Kita. Siapa bagi masuk neraka? Kita ni ya, bukan dia pun. Dengan siapa kita masuk neraka? Dengan dia tak? Tuhan ada dalam neraka dengan kita? Ada. Tapi yang kena azab neraka siapa? Baca Jemala Fatih. Tuhan kena ada azab neraka? Tak. Tak tu yang kita nak kena. Kita tak nak terpisah dengan dia. Tapi yang kena siapa? Siapa lagi? Ente dengan Ana lah. Baik. Okey, sambung lagi. Sambung. Ya Allah. Kemudian dia kata lagi. Dan hendaklah kamu sabar. Sifat kita kena sabar. Selama ni Fairuz sabar tak? Sabar. Apa tanda Fairuz sabar? Daripada tak ada kepada betul. Korang-korangnya Ahmad Fairuz duduk langut. Saya tahulah faham. Cuma malas cakap. Okey. Bila bercakap, tahulah kata faham. Okey. Alright. Marvelous. Okey. Kemudian. Hendaklah kamu sabar sehingga kamu dipaksa masuk ke istana itu atas perintah raja itu sendiri. Sabar. Dengan Tuhan jangan kelang kabut. Pasal apa? Tak boleh pergi ke mana pun. Pergi kat dia pun tak boleh. Lari dari dia pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia bersifat qidam. Sedia macam tu dah. Kalau begitu, kita lalui hidup ni sebagaimana dia letak kita untuk lalui. Baik ke buruk kita lalui. Pasal apa? Bila baik, dia yang menjaga. Bila buruk, dia juga yang menjaga. Macam mana tu? Bila baik, dengan kesyukuran, balik kat dia. Dengan buruk, dengan pengharapan doa dan istighfar, tetap balik kat dia. Jadi tak ada satu hari, tak ada satu waktu kita terpisah dengan Tuhan. Tak ada. Okey. Azmali. Azmali pernah tak lupa kat Tuhan? Selalu Ustaz. Selalu lupa? Abang betul-betul kat aku, jangan duk mengarut. Hang pernah lupa kat Tuhan tak?
Tahu Ustaz. Kok semua ada suruh main abang betul-betul. Ya Allah. Muhammad, apa sama ni? Azlan Arsyad. Ni macam baru je. Siap Ustaz. Baru kali. Minggu kedua Ustaz. Oh, minggu kedua. Okey, Lan. Lan. Azhan. Azhan. Pernah kau lupa kat Tuhan? Selalu Ustaz. Selalu? Ni pun nak pukul dengan aku juga melampau ni. No. Okey. Sazali, Basil. Saya Ustaz. Basil ni apa maksud? Nama bapa Ustaz kalau bahasa orang putih Selasing Ustaz. Tapi bapa saya bukan. Saya chef dulu. Selalu guna basil leaf buat gulai. Tapi kalau orang putih yang panggil saya Basil dia Ustaz. Basil ni nama daun rempah. Okey, Sazali. Ya Ustaz. Pernah lupa kat Tuhan? Pada saya sekarang ni Ustaz, saya rasa saya memang selalu lupa Ustaz, tapi Tuhan tak pernah lupa Ustaz. Sampai sekarang ni nampak tu. Saya tak tanya Tuhan. Saya tanya, Sazali pernah lupa tak kat Tuhan? Tu soalan saya, direct. Sazali pernah lupa kat Tuhan tak? Selalu Ustaz. Selalu, okey. Azim Adnan. Pernah lupa tak kat Allah Ta'ala? Selalu Ustaz. Selalu, okey. Hafiz. Cik Din. Hafiz Cik Din, silakan. Pernah lupa tak kat Allah Ta'ala? Pernah Ustaz. Pernah. Okay. Nabil, pernah lupa kat Allah Ta'ala? Muhammad Sufian, pernah lupa kat Allah Ta'ala? Selalu Ustaz. Mai saya abang. Sebenarnya kita tak nak lupa pun kat Tuhan. Hampa duduk sengak, hampa tak mau tanya ke pasal apa? Hampa ni apa? Hampa duduk diam. Pasal apa? Tak nak lupa Ustaz. Pasal apa Ustaz? Pasal, mai saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah lupa tak kat diri tuan-tuan? Tak pernah. Siapa di sini pernah lupa kat diri dia? Angkat tangan. Kita tak pernah lupa dekat diri kita bermakna kita tak pernah lupa kat Tuhan, cuma kita tak tahu. Sekarang ni baru kita tahu rupanya kita tak nak lupa kat Tuhan tu. Pasal kita tak nak lupa kat diri kita. Diri kita ni bukan kebesaran Tuhan ke? Diri kita ni bukan kekasih Tuhan ke? Diri kita ni bukan kecintaan Tuhan ke? Ya. Mana sabar pernah lupa kat diri dia? Bila orang tu tak pernah lupa kat diri dia, bermakna dia tak pernah lupa kat Tuhan dia. Cuma dia tak tahu. Ya. Sekarang tuan-tuan dah tahu. Kalau lah orang tanya, orang duk kata tuan-tuan, hang ni selalu lupa kat Tuhan. Hang buktikan kata aku lupa kat Tuhan? Hang buktikan kata aku lupa kat Tuhan? Sebab tu tuan-tuan, kita tak nak lupa pun. Cuma kita ditutup, dihijab dengan kita jahil, tak tahu. Sekarang Tuhan dah buka bagi alim dah tahu dah. Mana pernah lupa. Sebab tu, kita nak habaq pada kemanusiaan kita. Kita mohon keampunan. Pasal manusia, kemanusiaan, dia suka lalai, dia suka ghaflah. Dia suka duduk dalam lalai. Dia suka duduk laralik. Walhal, satu saat pun kehambaan kita tak pernah melupai Tuhan. Tuan-tuan. Satu saat tak pernah lupa. Selama mana kita dah ada sedar dan tahu, kita tak nak lupa lagi. Yang kita duk jadi ni terjahil. Kerana kita teralim dengan benda-benda lain. Okey. Okey. Right. Sat. Sekejap nah. Boleh. Tuan-tuan bincang lu. Boleh. Tak mana tu. Okey. Right. Oh, gambar kereta Ustaz BMW. Gambar lama. Abang Lee, ni Google Meet ni layout baru kah? Dia layout baru, dia update baru. Oh, bila dia update ni? Dalam minggu lepas kot. Oh, okey. Nampak cantik sikit lah. Dia advance lah. Ya, bagus. Nak select apa pun, selection pun semua ada bawah tu. Ya, betul. Dia friendly. Okey.
Sambung sikit. Sambung. Seronok bila mengajak orang-orang yang ada dekat dia kesungguhan. No. Bila ajak dekat orang yang tak ada kesungguhan ni, kita lagi kepala angin timai. Ajak tuan-tuan ni, tuan-tuan ada kesungguhan. Pasal apa? Tuan-tuan kena paku pun tuan-tuan tunggu juga. Kena labuh kiri kanan pun dia tunggu juga. Dia tak lari tu. Dia tak lari. Maknanya dia betul-betul nak mengaji ya. No. Tak lari. Tunggu buat tak. Duk geram ni. Aku ustaz ni kalau jumpa aku labuh. Aku geram tu kat dia. Tetapi pasal ada istiqamah. Sungguh-sungguh. Tuan-tuan. Cerita kek sedap. Cerita kuih pun sedap. Cerita nasi mandi, nasi biryani, nasi lemak, nasi tomato sedap, nasi minyak. Cerita pasal makan angin sedap. Cerita pasal beriadah semua seronok. Cerita pasal ambil gaji setiap bulan lagi sedap. Tapi tak boleh challenge cerita tentang Tuhan lebih sedap daripada semua cerita. Allah. Cerita Tuhan dia potong habis sedap-sedap lain. Tak syok langsung. Cerita Tuhan ni paling sedap dalam hidup kita. Sebab dia sedap. Sebab tu tuan-tuan tunggu. Pasal dia sedap. No? Tak peduli kan nak belasah-belasah. Aku syok dengar cerita ni. Aku tahu diri aku macam mana rupanya. Habis cerita tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya kalau tuan-tuan pandai bercerita bab Tuhan. Tuan-tuan pergi rumah kenduri. Orang tak bersiang daging. Orang je dengar tuan-tuan. Betul. Jadi janganlah sembang masa orang tengah bersiang daging. Saya kerja tak ini. Sembang. Lepas kenduri. Duduk relax. Sembang ni bagi semua orang nampak. Tadi hampa tak malu Allah Ta'ala bagi makan daging lembu. Hampa tahu dah lembu tu nak dapat daging dia satu pikul berapa tahun dia kena makan rumput. Hampa tahu dah rumput tu Tuhan buat nak bagi dia makan berapa banyak. Nak bagi hujan kena turun supaya rumput tu tumbuh. Hampa tahu dah matahari nak kena suluh rumput tu berapa lama. Nak bagi rumput tumbuh, nak bagi lembu tu makan rumput tu. Dan kita boleh makan daging lembu tu. Tadi pun makan daging lembu tu, Tuhan pun ingat tak ingat? Dan syok. Hampa tak malu Lembu tu berkorban tu. Hak mati tu anak darah. Baru je ada. Semelih dah dia. Mak pak dia dah sedih pasal apa? Dia kena mati. Kerana kita nak makan dia. Hampa tak malu Allah. Apa boleh reject cerita ni? Tak boleh. Apa boleh reject cerita ni kalau cerita kat orang? Tak boleh. Hampa tahu dia berkorban diri. Daging, dia berkorban kerana dia nak kena jadi hak benda yang paling besar orang nak makan. Kulit, berkorban diri balut daging. Bulu, berkorban diri jaga kulit. Seluruh tu berkorban kerana kita nak makan 2-3 ketul dalam rumah kenduri. Tiba-tiba masa kita makan kenduri, kita tak ingat kat Tuhan. Haprak betul kita ni. Harap ke lebay yang nampak semak. Diri rosot. Tak lagi tak pakai lebay pula. Pakailah. Hak ni nak bagi kita faham. Ya. Bila tuan-tuan pakai lebay, duduk dekat bus station, perempuan lalu, tuan-tuan tak tengok lah sebab malu kat lebay. Kalau tuan-tuan tak pakai lebay, sekali perempuan lalu, tuan-tuan tengok. Lepas tu boh lah lebay atas kepala tu, selamat sikit. Kan? Tak boleh ke? Tak pakai lebay? Boleh. Pakailah apa pun. Asalkan pakaian yang Nabi kata tak usah pakai. Nabi tak abang pun tak pergi pakai pakaian biasa. Dia abang pakaian kena tutup aurat. Malu kat siapa? Bukan malu kat orang. Malu kat diri sendiri. Bukan pasal orang nak tengok. Pasal kita ni malu. Pasal malu tu sifat kita. Tuhan kata tutup lah. Hang sendiri malu kot. Bukan pasal orang malu. Apa bukti? Tuan-tuan duduk dalam rumah pernah tak kaya apa? Tak betul. Pasal apa tuan-tuan duduk dalam rumah tutup pintu semua? Pasal apa nak kena pakai seluar juga? Bukan duduk seorang-seorang ke tu? Malu kecicak. Malu. Cicak kata aku boring tengok hang. Aku tengok hang ambil tengok kereta di luar tu bagus. Bukan. nak bagi faham. Bukanlah macam tu. Tapi nak bagi faham. Kemudian dia kata, kerana dengan itu kamu tidaklah dipertanggungjawabkan tentang perbuatan kamu masuk ke istana itu. Macam mana nak faham ni? Kalau tuan-tuan buat sembahyang kerana ikhlas, kerana mengenal Tuhan, tuan-tuan tak akan dituntut dah atas salah solat tu.
Kalau tuan-tuan buat semayang bukan kerana Tuhan, kerana lain, kerana nak masuk surga, kerana dapat pahala, tuan-tuan akan dituntut atas semayang yang tuan-tuan buat. Dia tuntut sekali lagi tawaduk, tak jumpa lah kita dalam solat kita tawaduk. Nak tawaduk apa? Senang. Seorang raja pergi semayang, dia nak tawaduk rendah diri, dia bukan raja ketika tu. Senang lah. Mana senang, Ustaz? Ingat senang nak buat kah? Baru jadi wakil rakyat je, pergi semayang dah tak boleh dah nak tinggal wakil rakyat tu. Merak buih, Ustaz. Pasal apa? Ikhlas dia bukan tahu apa dia. Sambung lagi saya. Jika sekiranya kamu dihukum juga, maka itu adalah kerana kamu bersalah. Kalau kena juga, hang yang silap. Bukan aku. Aku dah bagi semua ke hang untuk hang buat bagi elok. Hang yang silap percaturan. Hang lah tanggung. Hang lah terima bebanan dia. Kemudian, dia kata, tak mana tu? Bersalah. Kamu, maka, bersalah. Jika sekiranya kamu dihukum juga, makalah kamu salah. Tamak. Pasal apa? Tak pernah puas dengan apa yang ada. Hang tangguh. Hang tak nak puas. Hang tertarik sungguh dengan keduniaan. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka sangat senang dan gemar kepada kehidupan dunia. Hang tamak. Hang tak mau apa yang aku bagi. Hang nak lebih. Hang pergi buat. Hang buat, hang selaru lagi. Kemudian, kamu tidak sabar. Tadi kan, cerita saya sabar. Tak sabar, hang jumpa lah penyakit. Suka tak suka kena sabar. Dari setahun nak sampai 3 tahun, hang kena sabar lah merangkak, jatuh. Bangkit-bangkit berdiri, jatuh, jalan, jatuh. Kena sabar. Demam, sakit, orat, semua cukup. Hang kena sabar. Hang sabar. Hang nak kena, tak sabar. Tak kena. Baiklah hang sabar. Pasal apa? Tak dipertanggungjawabkan. Tidak bersopan santun. Pasal apa tu? Hak Tuhan bagi semua tak pernah betul. Dia juga rasa hak dia buat tu betul. Ni tak ada adab dengan Tuhan. Hak Tuhan bagi ni nak komplain saja. Hak tak kena, ni tak kena. Tu tak ada adab. Tuhan kata aku ni Tuhan kot. Aku bagi kau mestilah dengan kesempurnaan. Pasal apa nak komplain? Hang siapa nak komplain aku? Pagiro betul. Dan hendakkan kepuasan dengan keadaan hidup yang kamu sedang berada ini. Nak puas. TV 20 inci tak mau, nak 40. 40 tak mau, nak 60. Lalah ambil skrin besar hak duk di fanfare tu. Buat tu kita boleh masuk duk sekali dalam tu. Tak pernah nyempuas. Ya Allah. Jika kamu telah dipaksa masuk dan kamu masuk, maka hendaklah kamu masuk dengan penuh sopan santun dan penuh hormat. Dan perhatikan apa yang kamu diperintahkan tanpa minta kenaikan taraf dalam hidup tu. Mai rumah orang, tunggu orang semawar makan, baru pergi makan. Celapak makan ikut suka, tak ada adab langsung. Mai di dunia ni, kerja duk komplain hak tak elok ya. Tuhan kata tak elok tu barang aku tau, nak komplain-komplain apa, jaga hang tu. Aku bagi tumpah aku lap sendiri lah, bukan aku suruh hang lap pun. Kalut nak kacau pasal ni, kacau macam ni. Oh ni, mereka ni semua tak kena. Hang kena ke? Pagiro. Dan Allah Ta'ala firman kepada Rasulnya, dan janganlah pandangan kamu dipengaruhi oleh apa yang kami kurniakan kepada golongan manusia dari kemegahan hidup di dunia. Jangan duk ikut apa dia dapat. Sekejap lagi hang kamu senang. Kerana kami menguji mereka dengan itu adalah rezeki yang diberi oleh Tuhanmu, itu lebih baik berapa yang lebih baik dan lebih kekal. Apa yang Tuhan bagi kita tu lebih sempurna. Apa yang Tuhan bagi kita tu lebih elok. Sebab tu orang tua-tua nak cerita benda ni, dia tak tahu nak cerita, dia habang. Janganlah sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Dia abang ni, dia tak tidak abang. Ni saya abang tuan-tuan. Jagalah hak ada ni, hak tak main lagi jangan kalut. Jaga iman kita hak ada ni. Jaga amalan kita hak ada ni. Jaga hubungan kita hak ada ni. Jangan duk kalut benda hak tak main lagi. Pasal apa? Yang mentadbir tu Allah, bukan kita. Jaga bagi elok, tentu dia susun bagi elok kat kita. Okey. Wallahu alam. Mari kita sembang-sembang sikit. Baik.